Hari ni YB, Kedah jatuh hari ni YB. Okey. Ha? Hari ni Tadi Kedah jatuh. kerajaan yang tidak melakukan apa-apa kesalahan. Dikala kerajaan melaksanakan semua agenda rakyat dengan baik. Dikala itu ada golongan tertentu yang menjatuhkan kerajaan. Dan mereka lah yang memerintah pada hari ini. Allahu Akbar. Mereka adalah golongan pintu belakang. Mereka adalah golongan tebuk atap. Mereka adalah PAS, UMNO dan juga sebahagian daripada PKR dan sebahagian daripada PBN. Allahu Akbar. Okey. Nanti. Okey, baik sama-sama. Berjuang je. Nak bagi. Okey, sama-sama. Boleh. Baik, terus. Beritahu kawan-kawan semua. Okey, nombor dalam tu. Okey, baik. Ikan percuma. Manis. Dia saiz besar tau ikan ni. Okey, ya sama-sama. Komen sikit YB, pengkhianatan mereka ni macam mana nak sebut ni? Apa benda mereka buat ni? Mereka satu bermula dengan mengkhianat mandat rakyat. Rakyat memberikan kepada mereka-mereka yang menang untuk memerintah. Tapi oleh kerana gelojohnya mereka, oleh kerana mereka inginkan kuasa golongan tertentu dalam kerajaan pada masa itu dan juga pembangkang membuat komplot mendapatkan katanya majoriti daripada ahli-ahli parlimen dan menjatuhkan kerajaan. Itu adalah cara yang tidak pernah berlaku dalam negara kita dan inilah yang kita maksudkan dengan cara pintu belakang. Pintu depan adalah apabila mandat yang rakyat berikan untuk mengubah kerajaan yang sama-sama kita faham. Selama 5 tahun akan ada satu pilihan raya. Itu rakyat diberi pilihan untuk memilih kerajaan dan itulah yang berlaku pada 2018. Tapi golongan yang tidak sabar tadi menggunakan pendekatan yang kedua tadi melalui pintu belakang, masuk melalui pintu belakang. Dan ada yang kata bukan pintu belakang, buat atap, buat tingkap. Maknanya itulah cara yang dari segi demokrasinya tidak sah, tapi dari segi perundangannya berlaku. Komen sikit pasal janji PH dulu yang menyebabkan macam mana dia belum berani mengkiak tu. Janji dalam Pakatan Harapan supaya dalam Pakatan Harapan dululah kita janji dalam manifesto kita tu dengan rakyat. Di antara janji yang paling besar adalah Pakatan Harapan ingin melakukan reform, itu melakukan perubahan ke dalam pentadbiran negara dan apa juga yang kita rasakan perlu kita lakukan. Dan itulah yang sepanjang 2 tahun yang cuba kita lakukan. Jadi dalam proses melakukan reform ini ada orang yang golongan kleptokrat ni dia tak suka lah sebab kita reform bermaksud kita nak ubah dari segi perundangan dan seumpamanya nak tangkap mereka. Jadi inilah di antara golongan yang saya masukkan tadi. Mereka tak happy pasal mereka akan menerima menerima akibat daripada reform tadi. Jadi mereka lah bergabung dengan satu lagi yang dikatakan sebagai berjuang untuk Islam. Itu yang kita terikat. Jadi hasrat kita adalah untuk melangkah ke hadapan, melakukan reform, melakukan tajdid kepada negara, tapi sekarang patah balik ke belakang. Banyak pencapaian kita capai dalam masa 22 bulan tu. Di antara perkara yang paling besar adalah kita melakukan reform institusi lah. Kita mencari semua mereka-mereka yang dikatakan terlibat dengan rasuah, terlibat dengan penyalahgunaan kuasa. Jadi itu yang paling besar. Dan di antara yang besar juga adalah apabila kita melakukan reform di GSC contohnya. Kita memberikan CEO yang menguasai GSC adalah kepada mereka-mereka yang teknokrat. Mereka sama-sama. Mereka yang mempunyai kemahiran dari segi teknikal. Tapi sekarang ni dia patah balik semua. Diberikan kepada semua ahli-ahli politik.
Kita tahulah ahli politik sebelum ni, dan saya kira ini lebih buruk daripada zaman BN pada hari itu ni. Kalau zaman BN pada hari itu, ya baik, sama-sama. Habis hari ni, habis. Mereka jahat, mereka teruk, mereka busuk, mereka lebih busuk daripada ikan. Mai. Okey, baik. Ya, selamat hari raya, selamat puasa lah, selamat puasa. Jadi nampak takbiran baru ni unduk ke belakang jauh no. Mereka mengundur ke belakang. Dan negara kita akan lebih ke belakang. Dalam konteks Kedah contohnya, pencapaian yang tidak pernah berlaku dalam sejarah dari segi pelaburan contohnya. Pelaburan bermaksud bukan sahaja dari segi angka. Pelaburan bermaksud dari segi kepercayaan kepada orang luar masuk ke Kedah. Dan kita pada tahun lepas, kita telah mencapai lebih daripada target kita, iaitu pelaburan luar, pelaburan asing. Kita target 10 bilion, tetapi kita dapat lebih daripada itu. Dan ini tidak pernah berlaku dalam sejarah negeri Kedah. Dan kita bayangkan apabila mereka ambil alih, mungkin mereka berhentikan semua projek-projek mega kita. Wallahualam, kita harap mereka teruskan. Jadi inilah yang kita maksudkan dengan melangkah ke belakang tadi. Pegawai kerajaan di Kedah pun mengatakan perkara yang sama. Mereka terpaksa mengikut pentadbiran baru yang mungkin akan mengarah ke belakang. Jadi itu yang kita maksudkan dengan mereka masuk dengan tidak baik, dengan tidak ada proper gate, dan itulah yang kemungkinan akan berlaku kepada rakyat. Komen sikit 18 bulan esok sidang parlimen. Sidang parlimen besok yang telah dipohon oleh beberapa ahli parlimen kita untuk yang pertama membahaskan isu tidak percaya kepada Perdana Menteri yang ada sekarang dan telah diterima, dan yang keduanya adalah untuk melanjutkan tempoh sepanjang sidang itu untuk menjadikan ianya 8 hari dan juga telah diterima. Tapi akhirnya ahli-ahli parlimen menerima arahan daripada Dewan hanya bersidang dengan titah ucapan Tuanku Baginda sahaja, tanpa ada perbahasan apa-apa. Dan ini menunjukkan proses demokrasi yang patutnya berlaku tidak berlaku secara baik. Dan ini adalah salah satu daripada bentuk ketakutan Perdana Menteri sekarang kepada apa-apa juga usul-usul perbahasan, apa-apa juga yang akan melakukan pengundian, dan dia nak mengelak tu, maka selepas daripada ucapan titah Tuanku tidak ada apa-apa perbahasan, tidak ada apa-apa agenda lagi, mungkin nak cakap pun tak boleh lepas tu. Jadi inilah bentuk mengarah ke belakang yang kita maksudkan tadi. Ya, selamat hari raya. Jadi kalau ada undi agak-agak peluang Pakatan Harapan macam mana kalau ada undian untuk sidang seterusnya lah? Ketakutan itu melambangkan besar kemungkinan mereka tidak mempunyai jumlah yang cukup. Kalau ada jumlah yang cukup, apa masalahnya? Kan teruskan. Untuk menunjukkan bahawa dia adalah legitimate Perdana Menteri. Tetapi hak tu pun dia tak berani. Tapi ya, baik, selamat puasa, selamat hari raya. Tapi kita masih mempunyai masa di bulan 7, di bulan 10 nanti apabila bajet, maka di situ akan berlaku bentuk-bentuk yang kita inginkan tadi, iaitu pengundian bajet dan seumpamanya. Okey, selamat hari raya. Okey, terima kasih Wabi. Ya, baik.
inilah program kita, program sumbangan ikan. Ikan yang masih hidup. Tuan-tuan sabda boleh tengok. Ikan yang masih hidup kita bagi. Bukan ikan tu hidup, tetapi ikan tu insyaAllah akan memberi kehidupan, akan memberi protein kepada kita. Itu maksud ikan hidup. Ikan segar, mata bukan merah, mata biru macam mata saya. Ikan masih fresh, baru saja balik dari laut. Ikan yang sihat ini kepada tuan-tuan untuk ia sama-sama nanti masak baik-baik kan. Okey. Selamat datang kepada warga Taman untuk kita hari ini bersama dengan mereka. Dan saya puji tuan-tuan kerana menjarakkan satu macam teman saya ini, dia boleh kalau kita bersih boleh pergi sampai satu meter. Setengah kita boleh pindah. Jadi balik lagi basuh tangan pula kalau ada teman di kawasan ni ya. Ada. Tu apa perasaan? Terima kasih Heron. Banyaklah syukur Tuhan. Ya Pak Long. Dia dekat macam mana dapat kami ada mendengar dia. Mendengar. Okey. Tak pernah baca dia. Ada dia dah.